sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ini, suka saya nak ceritakan kisah yang berlaku di Masjid Bani Abs, tuan-tuan, di Baghdad, di Iraq, semasa pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Umar telah kirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur di sana, tuan-tuan. Semasa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di sana, telah berlaku satu peristiwa, maklum, iaitu peristiwa fitnah yang besar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tulis surat, tuan-tuan, buat gerakan dan hantar surat tersebut ke Madinah, mengatakan pemerintahan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak adil, tidak berintegriti, rasuah, zalim, menipu dan menindas rakyat. Umar sensitif benda ni, tuan-tuan. Umar pecat, tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Umar telah tubuhkan satu jawatan kuasa siasatan. Dan jawatan kuasa ini bergerak daripada Madinah pergi ke Iraq untuk buat survei di setiap masjid yang berada di kawasan pentadbiran Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelum kita habis, saya akhiri dengan cerita ni. Tuan-tuan, jawatan kuasa tersebut mengumpulkan semua masyarakat supaya bercakap jika ada masalah. Dan Sa'ad juga berada di dalam siasatan tersebut. Sa'ad direhatkan dan digantikan oleh Amir yang baru sebagai pemangku khalifah pada ketika itu sehingga selesai siasatan. Sebab tu bila orang bertindak, tuan-tuan, penjawat awam dibunuh, tuan-tuan. Saya bukan nak bangkitkan kemarahan, tapi ke mana hala tuju siasatan? Dan hari ini telah diumumkan satu suruhanjaya untuk menyiasat pembunuhan penjawat awam yang ketika mana sedang berkhidmat. Orang-orang yang melampau, tuan-tuan, buat provokasi sehingga penjawat awam tersebut daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat telah dibunuh, tuan-tuan, dengan kejamnya. Kita tidak pernah lupa. Masa walaupun berlalu tidak pernah meninggalkannya, tuan-tuan. Ini seperti berlaku di sana, tuan-tuan. Ketika mana pergi survey di setiap masjid, semua orang tak komplain apa. Tapi bila duduk, tuan-tuan, singgah di Masjid Bani Abs, jawatan kuasa ni telah tanya dan bangun satu orang lelaki yang nama dia Usamah bin Qatadah, tuan-tuan. Usamah bin Qatadah ni, dan riwayat ini telah ditulis di dalam Sahihul Bukhari. Cerita ni sahih, tuan-tuan, daripada riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Tuan-tuan, bangun dia. Dia kata apa? Sa'ad, pemerintahan dia tak adil. Ketika mana orang Islam pergi berperang untuk mempertahankan negara, dia tak pergi. Tuan-tuan tengok orang jahat ni. Pertama. Kedua, ketika mana dia dibawa balik harta ghanimah tersebut, dia bagikan secara tidak adil. Dua. Tiga, tuan-tuan, ketika mana dia jadi hakim, dia tidak adil. Yang mana salah dia bagi betul, yang mana betul dia katakan salah. Oh, ini fitnah besar, tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqas telah bangun, tuan-tuan, serentak di dalam masjid, menghadap wajah Usamah bin Qatadah, dan dia telah kata kepada Usamah, seperti mana tiga tuduhan kau terhadap aku juga akan membalas tuduhan tersebut. Jika engkau menipu, inilah tiga doa yang akan makan diri engkau. Tuan-tuan, pertama, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pertama, ya Allah, panjangkanlah umurnya. Satu. Yang kedua, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, panjangkan kefakiran untuk dia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dan yang ketiga, jika apa yang dikatakan engkau suatu niat jahat dan fitnah terhadap aku,
Yang ketiga, doaku, ya Allah, penuhkanlah hidup dia dengan fitnah dan keaiban. Akhirnya tuan-tuan, doa tersebut mustajab tuan-tuan. Doa tersebut mustajab. Orang-orang Iraq telah menyaksikan Usamah bin Qatadah tuan-tuan, panjang umurnya sehingga bulu keningnya menutup kedua belah matanya. Betapa panjangnya umur, tidak mati-mati tuan-tuan. Dan dia dikenali sebagai orang yang paling fakir di kota pada ketika itu kerana kefakiran dia. Dan yang ketiga tuan-tuan, doa Sa'ad, dia pada hujung akhir hayat dia tuan-tuan, dalam keadaan tua sehingga bulu mata tutup mata dia, punya panjang umur. Dan yang kedua, miskin, fakir dia, tidak ada rumah, duduk di tepi-tepi kedai. Akhirnya yang ketiga tuan-tuan, sebelum dia meninggal dunia, dia telah buat satu keaiban dan bermacam-macam fitnah tuan-tuan. Iaitu apa dia? Dia telah kacau anak-anak dara dan wanita sepanjang yang melalui jalan di kota-kota. Sehingga dia pun tidak tahu kenapa dia bertindak. Sedangkan usia dia tu sudah tidak mampu tuan-tuan. Tetapi dia boleh kacau anak-anak dara, kacau wanita-wanita yang berada di Iraq pada ketika itu. Orang tanya dia tuan-tuan, sebelum dia meninggal, dia mengakui bahawa dia telah terkena doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas di atas fitnah dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab itulah tuan-tuan, pada pengakhirannya, kita berhenti pada malam ni, tuan-tuan, balik rumah kita buka Quran, kita buka suratul A'raf, kenang kembali doa moyang kita, bapa kepada segala manusia, iaitu Adam alaihissalam tuan-tuan. Yang mana Adam ketika mana diperintahkan Allah meninggalkan syurga dan duduk di dunia, apa kata Adam tuan-tuan? Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nalakunanna minal khasirin. Qala Rabbana, lalu mereka berdua berkata, iaitu siapa dia? Adam dan Hawa berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana, dua-dua sebut, bukan seorang tuan-tuan, dua-dua sebut, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, yakni kami berdua. Dan jikalah Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, wa ilaika anabna wa ilaikal wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, nescaya termasuklah kami dalam golongan orang-orang yang rugi tuan-tuan. Inilah doa tuan-tuan, ketika mana kita dizalimi ataupun kita menzalimi orang lain, kita dah tak jumpa dia, kita teringat apa yang kita buat. Tuan-tuan, sikit lagi 2 minit belum? Boleh 2 minit masa maklum muda dulu, kita bercakap kat orang sakit hati, kita tak sempat minta maaf dengan dia. Kita tuduh orang buat tak baik, sedangkan dia tak buat. Apatah lagi kita sepak terajang orang tuan-tuan. Semasa kita sedang bertenaga, kuat dahulu, angkuh kita. Semasa kita berjawatan, kedudukan besar, berucap, menjanjikan macam-macam kepada orang di bawah kita. Semasa kita ada kuasa, semasa kita ada kedudukan, gelaran, jawatan, kita janjikan bermacam-macam langit dan bintang kepada orang yang menyokong kita. Akhirnya kita khianat tuan-tuan. Dan kita zalim kepada rakyat Marhain, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kita. Apabila kita menjadi pegawai besar, kita zalim orang.
Kita lupa tuan-tuan. Kita balik, kita tidur dan nyenyak tidur kita. Namun orang yang kita zalimi, malam-malam yang berlalu mengingatkan kepada apa yang kita buat dengan tangan kita, dengan kisah-kisah yang telah berlaku tadi tuan-tuan. Insaflah kita tuan-tuan. Istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampunkan kezaliman-kezaliman kita kepada orang yang masa yang lalu, dengan Allah gantikan kebaikan kepada kita pada masa yang kita tak boleh lagi nak berdoa, iaitu bila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tuan-tuan.